Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung part yang keempat soalan kertas 1 daripada Negeri Sembilan. Okey, sebelum tu pelajar boleh tekan like dulu dan subscribe. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-21. Okey, rajah 6 tunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. So, kita ada segitiga bersudut tegak PQ dan R. Okey, cari nilai X. Okey, soalan ni mudah nak cari nilai X dekat sini. Okey, first kali kita tengok dia bagi satu segitiga pada kita. Okey, dekat belah bawah ni. Okey, so kita kena cari jarak dekat sini lah. Cikgu andaikan dia Y lah. Okey, so kita boleh guna formula ataupun pelajar dah hafal dah formula teorem Pythagoras ni. Kalau 12, kat sini 13, kat sini automatik 5. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey, lagi pelajar kena tahu 3, 4, 5 dan satu segitiga yang paling mudah sekali. Okey, 6, 8, 10. 3 ni kena tahulah. Jadi Y ni automatik pelajar tahu 5. Okey, ataupun pelajar boleh carilah Y kuasa 2 sama dengan hipotenus dia 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So kira 169 tolak dengan 144. So kita akan dapat 25. Jadi puncakan dia. So kita dapat Y tu 5. So kalau kat sini 5, automatik pelajar tahu yang segitiga yang besar ni dia dah jadi macam ni. Okey, dia dah jadi. So tinggi dia dah jadi 9, kat sini dah jadi 12. So nak cari hipotenus. So hipotenus sama dengan X kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So dekat sini kita puncakan dia. Okey, puncakan 81 tambah dengan 144. Dia ni just tekan kalkulator je lah. Okey, so kita tekan kalkulator. 81 tambah dengan 144. So kita dapat 225. Puncakan dia. So dapat. Sorry dua kali tekan. Punca 225 tadi. So kita dapat 15. Okey, jawapan dia ialah C, settle. Okey. Soalan 22. Okey, soalan 22 ni soalan trigo lah. Okey, soalan dia tak berapa clear tapi tak apa Dia bagi pada kita Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. So kita nak koordinat Y. Koordinat Y bagi titik. Koordinat Y bagi titik R ialah. Okey, so titik R kat sini kita nak. Okey, so sekarang ni cikgu lukis balik gambar dia lah. Okey, kalau graf sin, dia mesti bermula dengan kosong. Ni graf sin. Okey. So kat sini ialah 180, kat sini 360. Ni satu ayunan lengkap. Okey, kalau graf cos, yang ni hijau ni sin sin X. Okey, kalau graf cos, okey, graf cos dia mesti bermula dengan 1 macam ni lah. Okey, so 1 dia satu ayunan lengkap. So dia akan dapat macam ni. Okey, ni graf cos. So titik R ni titik berada dekat sini. Ni R. Okey, so satu ayunan lengkap juga 360. So automatik pelajar tahu kalau kita tengok graf sin yang hijau ni. Okey, dekat tengah-tengah dia ni. Okey, antara 180 hingga 360, 270. Jadi automatik kita boleh cari koordinat dekat sini. So 270 tambah dengan 180 bahagi dengan 2. So kita dapat berapa? Sekejap Okey, 270. 70 tambah 180
8450 bahagi dengan 2. So, kita dapat 225. So, dekat sini 225. Ni 225. So, kalau kita tekan kalkulator kat sini Okey, so kalau dekat paling bawah sekali ialah 1 lah. Jadi automatik di bawah daripada negatif 1 tu. Jadi kita tekan kalkulator je lah, sin 225. Okey, so kita dapat sekejap sin 225 tak perlu. Okey, 225. Sin 225. So kita akan dapat negatif 0.707. Negatif 0.707. So jawapan dia ialah C. Mudah sangat untuk soalan 22. Okey, kita pergi kepada soalan 23. Okey, soalan 23. Rajah 8 JKM ialah garis lurus. JKM ialah garis lurus. Dia bagi JM 26. So JM 26. So kita nak cari cos X. Cos X dekat sini. Okey, kalau cikgu terbalikkan gambar, cikgu pusing dia macam ni. So dia akan dapat direct macam ni. Ni N, ni M. Okey. So, cikgu straightkan dia kat sini. So, dekat sini ialah J. Okey, lepas tu antara J dengan M tu kita ada K. So, K dekat sini. Okey, kita nak cari nilai X dekat situ. Okey, so mudah. Kalau macam ni mudah. Okey, so kalau panjang dia ni 25. Okey, so kat sini 19, automatik kat sini 6. Maksudnya KM tu 6. M tu ialah 24. Okey, so kalau dalam formula trigo kalau cos. Okey, saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Maksudnya cos, kat sini cos sama dengan sebelahan per hipotenus. Okey, sebelahan per hipotenus. Okey, tapi kita kena cos dia dekat luar ni, kita nak cari belah dalam. Kat sini 25 6. Okey, cari belah dalam. So automatik pelajar akan dapat sebelahan per hipotenus. Sebelahan per hipotenus, kena carilah hipotenus dia berapa. Kena cari hipotenus. Okey, sekejap sebelahan per hipotenus. Okey, so cikgu cari hipotenus. Okey, ada sedikit pembetulan. Kat sini bukan, kat sini 26, kat sini 26. So kat sini 7. Kat sini 26 jadi kat sini 7. Okey, so bila cikgu tekan kalkulator, cikgu akan dapat hipotenus dia 24.5. 24.7 maksudnya 25 lah. 25. Jadi jawapan dia sebelahan dia 7 per 25. Okey, tapi dia sudut dia dekat luar. Kita nak cari belah dalam. So automatik kita tambah negatif. Okey, so jawapan dia ialah A. Okey, 23A. Okey, settle soalan 23. Okey, kita pergi kepada soalan 24. Okey, Aini membuat simpanan tetap di bank ABC dengan kadar faedah sebanyak 3.7% setahun dengan compound setiap suku tahunan. Compound Okey, so ada perkataan compound dekat sini. Compound ni maksudnya mature value MV lah. Okey, beliau menyimpan RMX pada Januari 2018. Okey, pada Januari 2022 simpanannya menjadi 8,000. Berapa simpanan awal yang telah disimpan oleh Aini? Okey, so berapa simpanan awal dia? So yang ni kita guna formula lah. Formula ni diberi pelajar So cikgu scroll sekejap formula ke atas.
Okey, ni formula dia. Faedah compound. Measure value. Okey, MV sama dengan P 1 tambah R per N. Okey, kuasa NT. Okey, so cikgu tulis formula dia siap-siap. So, soalan dia berapa simpanan awal. So, simpanan awal dia kita nak cari prinsipal lah. Prinsipal. Okey, kalau measure value dia, simpanan dia jadi 8,000. Okey, 8,111.07 sama dengan prinsipal. Okey, 1 tambah dengan rate dia 3%. So, 3.7% bahagi dengan N. So, N ni nilai setiap suku tahunan. Suku tahunan maksudnya 4 kali lah. 4 kali suku. Okey, maksudnya 12 bahagi dengan 4. So, kita dapat 3 So, cikgu 3. Okey, so 3. T dia simpan Januari 2018. Okey, dan dia kira pada 2018 hingga 2019 tahun hingga 2022. Maksudnya 2 tahun lah. So, 2 dekat sini. Okey, yang ni kita just tekan calculator saja. So, kita akan dapat jawapan dia lah. Okey, so cikgu kira dekat sini dulu. 3.7%. 3.7. Okey, 3.7 bahagi dengan 100 lah. 3.7%. Okey, bahagi dengan 3. Okey, kita tambah dengan 1. Okey, kuasa 6. Kuasa 6. So, kita akan dapat 1.076. Okey, so nilai ni bahagi dengan nilai yang kita tadi 8111.07 bahagi dengan jawapan kita tadi. So, kita akan dapat 75. Okey, kenapa 75? Tak ada jawapan. Okey, so cikgu kira lagi sekali. Okey, so bila cikgu tekan kalkulator dapat jawapan yang sama 535.93. Okey, so ni jawapan cikgu So, tak ada dalam skema jawapan. So, skema jawapan cikgu tengok jawapan dia ialah C lah. So, pelajar boleh komen lah kalau ada kesilapan pengiraan cikgu. Okey, so settle untuk soalan 24. Okey, kita pergi kepada soalan 25. Okey. Elizabeth mempunyai insurans perubatan dengan deductible tahunan sebanyak 800. Okey, soalan 25. Elizabeth mempunyai insurans perubatan dengan deductible sebanyak 800. Okey, dan fasa peratusan co-insurans 80-20 dalam polisi. Okey, yang ni pelajar take note yang pertama sekali. Kalau pelajar jumpa 80-20. So, 80 ni syarikat tanggung. So, 20 ni pemegang polisi tanggung lah. So, 20%. Maksudnya Elizabeth tanggung 20 lah. Okey. Pada bulan Ogos 2022, Elizabeth telah menjalani satu pembedahan kecil. Okey, jika kos perubatan yang dilindungi polisi insurer berjumlah 22,500, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Elizabeth sendiri. Okey, untuk soalan insurans perubatan bila kita dapat polisi insurans macam ni, mesti tolak dengan deductible dulu. 22,500 tolak dengan 800. Okey, so kita tolak siap-siap. 22,500. Okey, tolak dengan 800. Okey, so kita akan dapat 21,700. So, 21,700. Okey, yang ni baru kita kira. So, yang ditanggung oleh Elizabeth tadi kita dah bincang 20%. Maksudnya 20% darab dengan 21700. So, kita akan dapat. Okey,
Nilai ni darab dengan 20%. Maksudnya 0.2 lah. Okey, so kita akan dapat 4,330. 4,330. Yang ni ditanggung oleh Elizabeth. Kena tambah dengan deductible 800. So kita tambah dengan 800. So kita akan dapat 5140. So jawapan dia ialah C. Okey, settle soalan 25. Kita pergi kepada 26. Sufi memiliki sebuah kedai dengan keluasan 228 meter persegi. Jika kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 0.42 sen setiap meter persegi, hitung cukai tanah yang perlu dibayar oleh Sufi setiap tahun. Yang ni darab direct je lah. 0.42 darab dengan 228. 0.42 darab dengan persegi dia 228. So dia dapat RM95.76. So jawapan dia ialah C. Direct je soalan dia Okey. So 29. 27. Minta maaf pelajar. Okey, Raja 9 menunjukkan sebilangan kad berlabel di dalam sebuah kotak. So kita ada kad yang label dalam sebuah kotak. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak. Cari kebarangkalian bahawa kotak berlabel nombor perdana dipilih. So sekarang ni kita nak nombor perdana Okey, pelajar kena tahulah formula kebarangkalian ni. Kebarangkalian peristiwa A sama dengan bilangan peristiwa A bahagi dengan ruang sampel. Ni basic lah. Peristiwa A ni peristiwa nombor perdana. So nombor perdana 2, 3, 5, 7. Okey, nombor perdana nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri Okey, dan 2 sahajalah. Okey, so 11 kita ada 13. So nombor perdana kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 bahagi dengan ruang sampel tu semua sekali lah. Ruang sampel dekat sini. Semua sekali. So kita ada semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 6 per 13. Okey, settle jawapan dia B. Okey, kita pergi kepada soalan 28. Okey, diberi bahawa set T, kita ada set 34 hingga 91. 34 hingga 91. Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada unsur T. Okey, apakah kebarangkalian bahawa suatu nombor yang digit SAR, okey, digit SAR lebih besar daripada digit puluh. Digit SAR yang belakang lah. Okey, lebih besar daripada digit puluh. Okey, so kita tengok yang pertama, okey, ni lebih besar, ni lebih besar. So 2, okey, yang ni lebih kecil So yang ni lebih besar, SAR dia. Ada lagi, so tak ada. So kita dapat 3. Per dengan semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 3 per 7. Senang je. Okey, pelajar biasakanlah formula kebarangkalian A sama dengan peristiwa A bahagi dengan ruang sampel. A ni ialah nombor ni lah, digit SAR lebih besar daripada digit puluh. Dia mudah macam tu. Okey, settle 28. Kita pergi kepada 29. Diberi persamaan bagi suatu garis lurus yang melalui titik 23. Okey, ialah 2y tolak 4x tambah c sama dengan 0. Cari koordinat bagi titik persilangan. So kita nak titik persilangan garis lurus tersebut dengan paksi X. Okey, first kali kita tengok dulu. So dekat sini kita ada satu titik 23. So dekat sini kita ada satu persamaan. So kita cari kecerunan dululah, senang.
Okey, 2Y. Jadi keturunan untuk apa ni So sama dengan 4 buat pergi sebelah. So 4X tambah dengan C. Tolak C. Okey. So ni persamaan dia. So keturunan dia Y sama dengan 4 per 2X. Tolak dengan kat sini 1 per 2 lah. C dia ialah 1 per 2. Okey. So kita tengok kalau kita lukis gambar koordinat. So titik 2, 3. So 1, 2 1, 2, 3. So 2, 3 tu dekat sini. Okey. So sini ialah pintasan Y dia. Pintasan Y. Maksudnya pintasan Y dia. Katalah kalau kat sini 1. So kat sini negatif setengah. Okey. Maksudnya garisan dia macam ni. Okey. So ni koordinat 2, 3. 2, 3. Jadi soalan dia nak titik persilangan. Titik kat sini. So kat sini 1. Automatik kat sini negatif setengah kosong lah. Okey, so dapat D. Simple je. Okey, ataupun pelajar masukkan nilai persamaan yang kita ada ni. Y sama dengan persamaan yang kita dah kecilkan 2X tolak dengan setengah. So dekat sini kan Y dia kosong. So Y dia kosong. So boleh carilah nilai X dia. Okey, so settle untuk soalan ni. Negatif setengah, 2, 3. Logik Okey, kalau kita masukkan dalam persamaan Y dia kosong, dapat tak? So, 2X bawa pergi sebelah. So, dia akan dapat negatif 2X sama dengan negatif setengah. So, negatif-negatif kita tak nak lah. Okey, maksudnya nak cari X. X sama dengan 1 per 2 bahagi dengan 2. So dekat sini 2 bawa naik atas. 2 bawa naik atas. Ni bahagi tukar pada darab. So kita akan dapat X tu 1. Okey. So kalau kita masuk dalam calculation, logik dia X tu 1. Dia akan lalu sini lah. Okey. Tapi yang ni cikgu kalau cikgu kira manual dapat yang ni. So, cikgu cek balik macam mana, dekat mana silap dia, persamaan. Okey, ada. Y sama dengan 2X. Okey, tolak dengan setengah. Betul Tolak dengan setengah. Okey, so dari segi logik dia, dia akan dapat 1. So, kemungkinan jawapan dia 1, 0 pun ada Okey, kalau cikgu semak skema jawapan dia ialah D. Okey, pelajar boleh komen Boleh komen kalau ada berlaku kesilapan. Okey, settle 29. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan 30. Okey, antara titik-titik berikut yang mana paling hampir pada titik asalan. So, titik asalan ni titik 0, 0 lah. Okey, 0, 0. Okey, so kita tengok. Kalau koordinat 3, 4. So, koordinat 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 3, 4. So, kat sini 5 lah. Okey, so jarak dia ialah 5. Kalau 5, 12 ni lagi jauh pelajar So, 5. Kat sini 12. Tinggi dia 12. 5, 12. So, jarak dia automatik pelajar tahu 13. So, jarak dia kat sini 13. Kalau 0, negatif 6, automatik jarak dia 6 lah. Kalau 0, negatif 6. Negatif 6. So, jarak dia ialah 6 kat sini. Kalau kat sini 3, 5, automatik pelajar tahu. Kalau koordinat dia macam ni, 3, kat sini 5. So, jumlah kat sini mesti lebih panjang daripada 5. Kata 6 lah. Okey, so jawapan dia yang paling dekat dengan titik asalan ialah A. Okey, settle. Untuk part yang kedua, so ada beberapa confuse Soalan 29, pelajar boleh semak balik.
dan soalan faedah compound tadi. Okey, 20, 24. Okey, so itu saja daripada cikgu. Cikgu harap video cikgu membantu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.